Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam kelas GKT tingkatan 4. Tarikh hari ini ialah Rabu, 14 bulan Julai 2021. Okey, so kebiasaannya hari Rabu pagi memanglah ramai yang tak ada. Entahlah kenapa. Okey, tak apa, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan share skrin. Kamu pun boleh ready dengan buku teks dan sebagainya. Sebab hari ini kita akan masuk tajuk baru. Okay, so mari kita tengok bersama-sama. Okey anak-anak semua, insyaAllah hari ini kita akan masuk topik baru iaitu bab 6. Selepas unjuran ortografik ni kita ada 3 lagi topik. Okey, insyaAllah lah. Campur tolak kita akan be able untuk menghabiskan silibus kita sehingga bulan 12 nanti. Itu pun saya rasa agak laju jugalah kamu. Okey. Okey, so bab 6 kita ada unjuran ortografik. Tu macam yang cikgu cakapkan tadi hari tu. Unjuran ortografik ini adalah core kepada semua lukisan teknikal. Okay. Jadi yang pertama sekali teori kamu mesti power. Mesti faham betul-betul lah. Bab 6 ni kalau you tak betul-betul faham, betul-betul pegang di hujung jari, kamu akan ada masalah untuk topik-topik di masa hadapan sehinggalah ke form 5. Sebab semua daripada topik kehadapan ini akan menggunakan unjuran ortografik. Jadi untuk skor GKT SPM 2022 nanti awak kena power unjuran ortografik ni. Walau bagaimanapun cikgu akan bagi tips and trick macam mana nak skor unjuran ortografik ni. Ya? Senang je sebenarnya. Okey, so mari kita tengok sama-sama. Okey, dia kata kat sini unjuran ortografik banyak digunakan dalam pelbagai disiplin kejuruteraan. Sebab tu saya kata unjuran ortografik sangat penting. Kerana dapat menunjukkan reka bentuk bongkar ataupun perabot dalam bentuk 2 dimensi. Okey, so bolehkah anda menyediakan lukisan ortografik yang menunjukkan reka bentuk sebenar rumah anda seperti yang berada di sebelah ini? So boleh ke awak buat? Okey, katakanlah ini rumah kamu, kamu kena buat pelan dia. Okey, daripada pandangan atas, pelan dia, macam mana pelan rumah tersebut. Okey, apa yang ada dalam rumah tersebut. Alright. Okey, jawapan dia ialah you will be able to do it sewaktu kamu form 5 nanti. Dalam masa form 5, kamu akan buat form 5 kebanyakannya adalah aplikasi apa yang you dah belajar sewaktu form 4. Contoh, kamu akan menggunakan lukisan ortografik untuk membuat plan rumah banglo setingkat. Okay, so nanti kamu akan belajar pula bagaimana hendak membuat piping atau sistem pepaipan dalam rumah banglo setingkat tu. Kemudian kamu akan belajar pula bagaimana hendak membuat lukisan elektrik. Okay, dalam rumah banglo setingkat tu. So awak kena buat plan dia. Cikgu akan ajar nanti. Kamu akan buat plan dia dan kamu akan buat lukisan pepaipan dia dan juga lukisan elektrik dia. Dan kamu boleh pilih mana-mana satu daripada ruang-ruang yang ada dekat dalam rumah banglo setingkat kamu tu untuk kamu buat reka bentuk dalaman. Okay, maksudnya reka bentuk dalaman secara perspektif 2 titik. Itu semua akan buat form 5 nanti. So sebab tu cikgu kata, cikgu ulang balik kena power unjuran ortografik sebab kebanyakan daripada disiplin kejuruteraan menggunakan unjuran ortografik untuk membaca lukisan 2 dimensi. Sebab selepas daripada topik unjuran ortografik ni, depan ni masuk 3 topik akhir form 5 semua 3 dimensi. So you kena gunakan unjuran ortografik ni untuk bangunkan 3 dimensi tersebut. Okay. Okay. So apakah yang dikatakan sebagai unjuran ortografik? So pertama sekali ialah
kita akan belajar 6.1 konsep dan simbol serta unjuran ortografik. Alright, so pertama sekali apa yang kamu kena faham dalam topik ini? Okay, untuk topik ini. Iaitu kamu mesti boleh menerangkan konsep dan simbol serta unjuran sudut pertama dan sudut ketiga. So maksudnya sebentar lagi ni Kang, cikgu akan jelaskan konsep unjuran ortografik, simbol unjuran ortografik, unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. So 4 benda ni untuk hari ni. Konsep, simbol, unjuran sudut pertama dan kemudian unjuran sudut ketiga. Okay, alright. Mari kita tengok apakah yang dikatakan sebagai unjuran ortografik. Unjuran ortografik merupakan unjuran bersudut bersudut tepat kepada serta mengufuk dan juga menegak. Okay, dia adalah satu unjuran sudut tepat kepada serta mengufuk dan juga menegak. Istilah unjuran bermaksud tepat dalam unjuran ortografik. Unjuran maksud tepat dalam unjuran ortografik bermaksud lukisan diunjurkan tepat ke permukaan serta pada sudut 90 darjah. Okay, ini secara teorinya. Unjuran ortografik bermaksud kita ada satu lukisan dan lukisan itu diunjurkan tepat ke permukaan serta pada sudut 90 darjah. So you boleh tengok contoh dekat bawah. Okay, katakanlah saya ada objek saya iaitu ABC. Ni saya ada ABC. Kemudian ABC ni saya letakkan dalam satu kotak kaca. Apabila saya pandang daripada pandangan atas, saya cuma nampak A sahaja. B dan C kita tidak nampak. Tapi apabila kita lihat daripada hadapan, kita cuma dapat B sahaja. C dan A kita tidak nampak. Apabila kita pandang dari pandangan sisi, kita nampak C sahaja. Kita tak nampak A dan kita tak nampak B. Okey? Jadi, unjuran ortografik ini ada 3 pandangan. Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey? Okey, itu tadi adalah konsep unjuran ortografik. Sekarang saya akan ceritakan pada kamu berkenaan dengan unjuran sukuan pertama dan juga unjuran sukuan ketiga. Boleh? Okey, cuba baca ayat ini. Jika 4 kotak disusun saling bertindih dan bersebelahan antara satu sama lain, 4 sukuan akan terhasil. So, objek yang diletakkan dalam sukuan sudut pertama dan sukuan sudut ketiga ditunjukkan dalam darjah 6.1.2. So, kamu assuming dalam darjah 6.16 6.1.2, okay, kita ada kotak kaca yang diletakkan bersebelahan antara satu sama lain. So, kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Okay, dalam kes ini, objek diletakkan dalam sukuan sudut pertama dan sukuan sudut ketiga. Ingat kita kira ini adalah pertama, ini adalah kedua, ini adalah ketiga dan ini adalah keempat. So, 2 objek ini kita letakkan pada sukuan pertama dan juga sukuan ketiga. So, nampak bulatan ini? So, kita susun macam tu. 1, 2, 3, 4. Kedudukan suatu objek yang terletak dalam sudut sukuan pertama dan sukuan ketiga dapat dibezakan dengan menggunakan simbol unjuran. So, maksudnya apabila kita susun, apakah perbezaan antara sukuan sudut pertama dan sukuan sudut ketiga? Ada perbezaannya. Okay, mari kita tengok sama-sama. Apakah perbezaan di antara sukuan sudut pertama dan juga sukuan sudut ketiga? So, ini adalah balang kaca yang kita letak dalam sukuan pertama ni tadi. Ni. Okay? Manakala sukuan sudut ketiga ni adalah kotak kaca yang kita letak dalam sudut sukuan ketiga. Nampak Okay, so mari kita tengok. Dia kata dekat sini ni tadi, kedudukan suatu objek yang terletak dalam sukuan sudut pertama dan ketiga ni kamu boleh bezakan dengan menggunakan simbol unjuran. So, sekarang ni saya akan masuk serentak
Okey, unjuran sukuan sudut pertama dan unjuran sukuan sudut ketiga dan juga simbol unjuran. Apakah yang dikatakan simbol unjuran? Simbol ini menggambarkan kon terpenggal dan bulatan dan diletakkan di penghujung sebelah kanan bawah kertas lukisan. So simbol ini adalah simbol Allah. Okey. Ini adalah simbol sukuan unjuran sudut pertama dan ini pula adalah simbol unjuran sudut ketiga. Kamu kena hafal sebab dalam teori memang selalu tanya benda ni. Dia bagi kamu gambar, dia suruh kamu tik. Ini adalah simbol unjuran sudut yang pertama ataupun ketiga. Okey, so mari kita tengok sama-sama atas dulu. Sukuan sudut pertama. Alright. Apabila kita menyusun ataupun kita ambil kotak sukuan sudut pertama ini, kita akan mendapat yang berbeza. Dia punya pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas berbanding dengan sukuan sudut ketiga. Sebagai contoh, ini adalah sukuan sudut pertama. Pandangan sisi, okey, pandangan sisi kita, yang mana satu pandangan sisi kita? Pandangan sisi kita akan berada di sebelah kiri. Okay. And then kita ada pandangan hadapan. Ini sisi. Ini hadapan. Dan ini adalah pandangan atas. Kedudukannya adalah sisi, hadapan, atas. Atas dia berada di sebelah bawah. Dan dia pun boleh jadi begini Sini atas. Okay, atas kepada atas tu mesti hadapan, sebelah hadapan mesti sisi. Okay, so dia boleh jadi begini atau dia jadi terbalik macam ni pun boleh. Okay, okay. Manakala bagi unjuran sukuan sudut ketiga pula berbeza. Okay, ini adalah atas, ini adalah sisi dan ini adalah hadapan. Nampak kedudukan gambar raja ataupun kedudukan atas, hadapan dan sisi akan jadi berbeza sekiranya objek itu diletakkan pada sukuan sudut pertama dan juga diletakkan di sukuan sudut ketiga. Okey? So kalau kita lihat dalam ortografik, so ini ortografik ini orto. Ini orto. Okay. So kalau kita lihat ortografik ni mesti ada 3 pandangan. Atas, hadapan dan sisi. So kalau kita lihat sukuan sudut ketiga pula, pandangan atas dia, okay, kita akan dapat begini, ini. And then kita dapat pandangan hadapan dan kita dapat pandangan sisi. So dia akan jadi begini. Atas, hadapan, sisi. Terbalik dengan sukuan sudut pertama. Dia juga boleh jadi begini. Okay, terbalik kat sini. Sini atas, sini hadapan, sini sisi. Pun boleh. Selain daripada yang ini, dia pun boleh jadi. Selain daripada yang ini, dia boleh jadi begini juga. Sama juga dengan sukuan sudut pertama. Selain daripada begini, dia pun boleh jadi begini juga. Okay? Alright. So, walau bagaimanapun, dalam tingkatan 4 GKT, kamu dan juga tingkatan 5, kamu cuma akan belajar ataupun kamu akan cuma draw sukuan sudut ketiga sahaja. Sukuan sudut pertama, kita sekadar mengetahui sekadar pengetahuan. Okay? Alright. Okay, simbol penting Simbol unjuran sudut pertama dia akan bermula dengan pandangan sisi dan hadapan. Dia ambil pandangan sisi dan hadapan So pandangan sisi dan hadapan merupakan simbol unjuran sudut pertama. Manakala bagi unjuran sudut ketiga pula dia ambil hadapan dan sisi yang mana hadapan dia berbentuk bulat. Nampak So yang ni kamu kena faham betul-betul. Kamu kena hafal. Ini adalah bulat first. Okay. Bulat first adalah ketiga. Bulat second adalah sudut
simbol unjuran sudut pertama. Okey. So setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, kamu terima dulu teori ni. Ya? Okey. Mari kita tengok pula. Kali ni kita dah habis tadi belajar tentang konsep. Kita dah habis belajar tentang apakah yang dikatakan sebagai unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Okey, yang ini ni tadi, dan kita pun dah belajar simbol unjuran sudut pertama dan simbol unjuran sudut ketiga. Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar 6.2, prinsip sukuan ortografik. Apakah prinsip-prinsip unjuran ataupun sukuan ortografik? Okey, dan pada akhir pelajaran kamu boleh membandingkan prinsip sukuan unjuran sudut pertama dan juga unjuran sudut ketiga. Mari kita tengok. Okey, unjuran ortografik adalah lukisan dua dimensi kerana objek yang dilukis dengan kaedah ini memberikan dua dimensi ukuran, iaitu lebar atau panjang serta tinggi sesuatu objek. Lukisan ortografik adalah dua dimensi. Okey, 2D sahaja. Dua dimensi. Sebab dia cuma bagi ukuran lebar, panjang serta tinggi suatu objek. Okey? So again, dua prinsip unjuran yang digunakan dalam unjuran ortografik ialah unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga seperti yang kita terangkan tadi. Okey? So sudut pertama dan sudut ketiga. Kita dah jelaskan tadi. Okey, so kita masuk pula 6.3, melukis unjuran ortografik dengan unjuran sudut ketiga. So kamu tahu kita akan cuma menggunakan unjuran sudut ketiga sahaja dalam tingkatan 4. Alright? Okey, so apa yang kamu akan belajar untuk draw nanti? Yang pertama sekali, kamu akan belajar bagaimana hendak melukis lukisan ortografik bagi bongkar yang mempunyai permukaan rata. Rata saja. Ini paling senang. And then kamu juga akan belajar bagaimana hendak melukis bongkar dalam rata condong pula. Okey, contoh rata, M rata, O rata. M rata, O rata, P rata, N rata, S rata, A rata. Okey, dan kamu juga akan belajar bagaimana hendak melukis lukisan ortografik yang condong. Contoh Q ini adalah permukaan condong. Ya. Sebelum kita masuk drawing Selain daripada itu, kamu juga akan belajar gabungan daripada bongkar. Iaitu semua bongkar. Okey, kamu akan belajar draw. Bongkar itu mesti ada rata, bongkar itu ada condong. Dan juga bongkar itu mempunyai permukaan bulatan. So maksudnya, mula-mula you belajar rata, and then you belajar rata condong, and then you belajar rata, condong dan bulatan dalam satu soalan. Okay? Alright, dan akhir sekali, bukan akhir sekali, second last, kamu akan belajar melukis bongkar, rata, condong, oblik. Apakah yang dikatakan sebagai oblik? Ni penting Oblik adalah bongkar atau permukaan bongkar yang mempunyai permukaan yang tak selari dengan satam mufuk dan satam mengegak. So maksudnya, kalau saya kata permukaan M ialah bongkar yang mempunyai permukaan rata. Permukaan P, bongkar yang mempunyai permukaan condong. Q, permukaan rata. O, permukaan rata. Okey? Tetapi R, N dan juga S, kita tak boleh nak kata dia condong, kita tak boleh juga nak kata dia
rata. Okey? Sebab dia mempunyai garisan-garisan oblik, iaitu bongkah yang mempunyai permukaan yang tak selari dengan sata mengufuk dan sata menegak. Ini sata menegak, ini sata mengufuk. Manakala oblik ini langsung tak selari dengan sata-sata itu, so kita namakan dia sebagai permukaan oblik. So contoh permukaan oblik, N permukaan oblik, R oblik, S oblik. Okay, sebab dia ada line yang tidak selari dengan sata mengufuk dan juga sata menegak. So, ingat, kamu yang mula-mula sekali akan belajar melukis bongkah permukaan rata, bongkah permukaan condong, bongkah mempunyai gabungan rata, condong dan bulatan, bongkah yang mempunyai gabungan rata, condong dan oblik. Dan akhir sekali, kamu akan belajar bagaimana hendak melukis bongkah yang mempunyai permukaan rata, condong dan lengkung. So sekarang ini dalam SPM nanti, dalam soalan SPM nanti, untuk lukisan ortografik, dia gabungkan permukaan rata, permukaan condong dan juga lengkung. So yang last kali kamu belajar ni nanti adalah sebenarnya ada ciri-ciri yang ada dalam soalan SPM. Okay? Tapi kamu jangan risau sebab nanti cikgu akan ajar bagaimana nak skor markah penuh untuk ortografik. Okay? So permukaan rata, condong dan juga lengkung. So ini rata, condong, rata, lengkung, lengkung. Okay, so lengkung ni dia ada teknik yang special untuk buat dia. Okay, setakat ini ada apa-apa soalan? Ini yang maksud cikgu melukis bongkah yang mempunyai gabungan permukaan. Setakat ini ada apa-apa soalan? Okay? Okay, bagus. Okay, kalau tak ada soalan, kamu boleh buka modul kamu. Okay? Buka modul dan jawab bersama-sama. Dah buka modul? Modul yang teori ni tak perlu letak dekat board lah. Kamu jawab gitu saja. Okey, jadual 1 menunjukkan prinsip unjuran sudut pertama dan juga sudut ketiga. Nyatakan simbol unjuran tersebut di ruangan yang disediakan. Okey, boleh kamu buat bersama-sama saya? Okey, so yang pertama, prinsip unjuran sudut pertama. Okey? Manakala yang kedua adalah unjuran sudut ketiga. Dapat? Okey, so semua dah boleh salin Okey. Rajah 1 menunjukkan lukisan isometri bagi sebuah objek berlabel. Permukaan manakah yang dapat dilihat dari pandangan hadapan dan pandangan sisi? Okey anak-anak, yang ini dia dah terus uji kita apa yang kita nampak, apa yang kita tidak nampak. Okey? So, boleh tengok dekat depan. Sekiranya keadaan mata saya diletakkan di sini untuk melihat pandangan hadapan, boleh tak kamu bagi tahu saya permukaan-permukaan mana yang kita nampak pada pandangan hadapan? Sebut dia punya huruf. Hadapan kita nampak apa? B. Very good. Kita nampak B. Kita nampak B. Lagi kita nampak apa? F. Kita nampak F. Very good. Lain? Ada nampak tak? Tak nampak Sebab mata kita ada duduk dekat pandangan hadapan, maka kita cuma nampak B dan F saja. A tak nampak, E tak nampak, C tak nampak, D tak nampak, G tak nampak, H tak nampak, I kita tidak nampak. Kita cuma nampak F dan B saja sebab dia duduk di pandangan hadapan. Okay? So ada sisi hadapan. Senang saja anak-anak. So moral of the story, B dan F kita nampak. Bagaimana pula dengan pandangan sisi kalau saya letak mata saya dekat sini? Okay. Permukaan apa yang saya nampak? Saya cuma nampak I. Lagi
G dan C. So I, G, C. Lain semua tak nampak. Okey, kita cuma nampak I, G, C sahaja pada pandangan sisi. Okey? Semua orang faham yang ni? Alright, kita ke soalan seterusnya. Okay. Alright. Dua prinsip unjuran iaitu unjuran sudut pertama dan ketiga adalah seperti di bawah. Lengkapkan jadual 2 bagi menunjukkan perbandingan antara dua unjuran tersebut. Alright. So dekat sini dia ada pandangan sisi dan dia ada pandangan hadapan. Yang ini dia bagi pandangan atas sahaja. So you kena draw balik. Okay, you kena draw balik bagaimana pandangan atas bagi unjuran sudut pertama dan bagaimana pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi sudut unjuran ketiga dan disuruh kamu lukis simbol. Okay, so saya beri kamu sekarang 9 berapa berapa? 95 minit ke? Betul? Lebih kurang. Saya bagi kamu 5 minit untuk kamu lakarkan. Okay, pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Kat sini dia dah bagi semua sebenarnya. Okay, dia dah bagi. Ini, ini. Tugas kamu ambil mana-mana satu di sini dan letakkan pada jawapan pandangan atas. Contoh, saya bagi satu. Ini adalah pandangan sisi dan ini adalah pandangan hadapan. So, you kena lukis pandangan atas. So, maksudnya ini adalah pandangan atas. So, macam mana kamu nak kena lukis? So, kamu ambil saja objek itu dan letak di pandangan atas. Boleh? Okey? Begitu juga dengan unjuran sudut ketiga. Ini adalah pandangan atas kamu. Ni atas. Okey? And then, ini hadapan. Ini adalah sisi. So, kamu lukis balik saja. Cara nak lukis. Okey? Contoh, kamu tarik. Okey? Dan draw. Pandangan atas dia. Boleh? Okey? Draw balik yang ini. And then, untuk soalan ini pula, unjuran sudut ketiga, ini adalah pandangan atas kamu. Okey? Dia suruh bawa ataupun lukis pandangan hadapan. So, apa you buat adalah you tarik semua. Okey, ketinggian sebarang. Dan lukis balik objek tersebut. Contoh, dan kamu gelapkan. Nampak? Okey? Begitu juga dengan pandangan sisi. Boleh semua? Okey? So, saya bagi kamu masa untuk draw pandangan atas, hadapan dan juga pandangan sisi. Begitu juga dengan simbol. Simbol ni tak apa, tak lawam tak apa. Okey? Boleh? Okey, sekarang kita akan tengok sama-sama bagaimana dengan jawapan dia. Okey, buat sekarang.
Dah siap bagi tahu Okey. Okey, jawapan adalah seperti di skrin Kita tengok. Siap? Belum? Siap. Siap. Lain? Dah. Okay, good. Okay, saya akan proceed ke soalan seterusnya. Okay, tolong saya selesaikan nombor 4. Raja 2 menunjukkan 3 pandangan ortografik bagi objek A. Labelkan ketiga-tiga pandangan tersebut. Namakan jenis unjuran yang digunakan. Lukis simbol unjuran. Okay, so we tengok dekat sini. Okay, ini adalah pandangan atas iaitu kita nampak A dan B. Ini pula adalah pandangan hadapan yang mana kita nampak E dan C. Ini pula adalah pandangan sisi yang kita nampak D dan F. Ini adalah pandangan atas, right? Jenis unjuran dan lukis simbol unjuran. Selesaikan? Yang ni cikgu dah siap bagi jawapan dia untuk nombor 1. Okay. Unjuran sudut pertama atau sudut ketiga. Dan simbol dia tolong lukis. Nombor 4.
Siap? Siap. Okay, lain siap Okay, so mari kita tengok. Unjuran adalah unjuran sudut ketiga. Okay, simbol ukuran. Sebab ketiga bulatan datang dulu. Okay, selesaikan pula nombor 5 untuk saya. Selesaikan nombor 5. Labelkan seperti tadi. Okay, mari kita teruskan. Yang ini adalah unjuran sudut ketiga. Alright, so pandangan atas dia berada di bawah. Okay, ini adalah pandangan atas. Hadapan sisi. Okay. Okay, pandangan atas kita nampak A dan kita nampak B. Pandangan hadapan pula kita nampak C dan E. Manakala pandangan sisi kita nampak F dan D. Itu semua Okay. Okay. Then namakan jenis unjuran. Unjuran sudut pertama dan simbolnya adalah pandangan yang you nampak seperti sisi ni dulu. And then baru pandangan hadapan. Okay, sisi datang dulu. Semua dapat? Okay. Okay, bagus. Okay, anak-anak. Untuk soalan 6 ini, kita sudah mula membina pandangan ortografik atau lukisan ortografik. Yang mana dalam lukisan ortografik adalah dia akan bagi dua pandangan. Tak kisahlah atas hadapan ataupun atas hadapan dan sisi, dan kita mesti lukis. Ingat kita dalam ortografik ini dia ada 3 pandangan. Pandangan atas, pandangan sisi, pandangan hadapan. Jadi dia akan bagi dua dulu. Dia akan bagi sama ada sisi dengan hadapan ataupun dia bagi atas dengan hadapan. So you kena lengkapkan yang satu lagi. Okay? Okay. Untuk drawing nombor 6 onwards ini kita akan belajar dalam kelas yang akan datang untuk buat drawing. Okay, so hari ini setakat teori sahaja. Dalam kelas yang akan datang kita akan mula membina dan saya akan ajar macam mana nak buat 4 sukuan, garis 45 darjah dan sebagainya dalam kelas yang akan datang. Okay, so hari ini kita taklah begitu heavy sangat. It's just a teori saja, walau bagaimanapun tetap cikgu akan letakkan di YouTube walaupun tak ramai hari ini. Saya pun tak tahu
apa masalah-masalah rakan-rakan yang lain tu. So hopefully yang baik-baik sajalah. Okay? Okay, so semua ada 6, 7, semua ada 8 orang semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so itu saja untuk untuk hari ini. Kita sambung drawing pembinaan lukisan grafik dalam kelas yang akan datang, iaitu hari Jumaat pukul 11.30 insyaAllah. Okay? Okay, semua Assalamualaikum dan jumpa lagi hari Jumaat. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.